Saya Muhammad Zaid, KID 22060442. Kita akan masuk kepada konsep poligami. Apa maksud poligami? Poligami ni berkahwin lebih daripada satu isteri dan tidak lebih daripada 4 isteri dalam satu masa. Maksudnya bila seseorang lelaki tu dah kahwin 4, dia dah tak boleh nak kahwin 5 dah. Dia dah tak boleh kahwin yang kelima. Kalau dia nak juga kahwin yang kelima, dia kena ceraikan salah seorang daripada keempat-empat isteri. Kita ni nak poligami ni bukan suka-suka kita boleh poligami Sebab ramai dekat negara kita ni yang nakkan poligami tapi tak mampu nak galas tanggungjawab. Sebab tu dekat neraka, lelaki ni ramai dalam neraka sebab tanggungjawab. Jadi kalau kita nak poligami, kita kena patuhi syarat-syarat dia. Hukum poligami ni adalah harus. Dia jadi haram apabila kita tidak menepati syarat-syarat kalau kita nak berpoligami. Macam contoh, kita dah tahu kita ni tak mampu. Kita adalah taraf-taraf rendah lah orang kata. Gaji pun tak banyak. Jadi tak boleh lah kita nak poligami. Kita kena ukur baju di badan sendiri. خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin Fauzan bin Saiful Nazar, KID 22060427. Pada hari ini saya akan terangkan tentang syarat-syarat berpoligami. Syarat-syarat berpoligami saya ambil 3. Yang pertama adalah membatasi jumlah isteri, yang kedua adalah mampu berlaku adil, dan yang ketiga adalah mampu memberi nafkah. Kita pergi kepada pertama, iaitu membatasi jumlah isteri. Apa yang dimaksudkan dengan membatasi jumlah isteri ni adalah seorang suami tidak boleh mempunyai lebih daripada 4 orang isteri pada satu masa yang sama. Ia bertujuan untuk mengelakkan lelaki daripada menurut hawa nafsu mereka sendiri. Apa yang kita faham? Lelaki kan dia ada mempunyai hawa nafsu yang tinggi. Jadi sebab itu Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah meletakkan had pada seorang lelaki untuk beristeri, dan itu adalah 4 dan tidak boleh lebih daripada ini. Kita pergi kepada kedua, iaitu mampu berlaku adil. Apa yang dimaksudkan dengan mampu berlaku adil? Syarat poligami mampu berlaku adil ni adalah merupakan di antara cara poligami yang paling perlu diberikan perhatian kepada setiap suami. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak mampu berlaku adil, nanti isteri pertama, isteri kedua dia akan dapat yang berbeza. Isteri pertama mungkin akan dapat lebih, isteri kedua mungkin dapat kurang. So kat situ tidak berlaku adil. So bila kita nak berpoligami, kita perlulah bersifat adil dan saksama terhadap semua isteri-isteri kita. Mampu berlaku adil ni dia boleh dicapai apabila seorang suami tu adil terhadap diri. Yang pertama adalah adil terhadap diri. Adil terhadap diri ni sebagai contoh, jika kita mengalami masalah kesihatan dan tidak berupaya untuk bekerja mencari nafkah, pasti kita susah untuk menyara isteri-isteri kita, betul tak? So kita perlulah adil terhadap diri kita. Kita perlulah tahu kemampuan diri kita tu macam mana. Adakah kita mampu untuk beristeri lebih ataupun tidak.
Lepas tu yang kedua adalah adil terhadap isteri. Ni yang saya masukkan tadi. Kita bila dah berpoligami, kita perlulah adil terhadap isteri-isteri kita. Antara hak yang kita perlu sebagai suami ni berlaku adil terhadap isteri adalah dari segi makanan untuk isteri-isteri kita, kemesraan untuk diorang. Ya, takkanlah kita mesra dengan isteri pertama je, isteri kedua, isteri keempat kita tak mesra, betul tak? Lepas tu kita mestilah adil dalam pakaian, daripada segi pakaian luar, pakaian dalam. Kita kena adil terhadap tu, mesti cukup semuanya. Okey. Lepas tu selanjutnya adalah nafkah batin. Nafkah batin tu setiap isteri tu perlu kita perlu dapatkan nafkah batin, sama ada nafkah batin ataupun nafkah zahir. Okay. Lepas tu seterusnya kita pergi kepada adil yang ketiga, iaitu adil dalam memberi nafkah. Ni sama, adil dalam memberi nafkah ni, contoh kita adil bagi bini kita makan, minum yang cukup, pakaian baru-baru. Takkan nak pakai pakaian lama je kan. Kita mestilah mungkin setiap 1 bulan kita sedekah, kita bagi isteri kita baju baru. Setiap isteri kita tu mesti dapat yang sama rata. Macam tu. Lepas tu yang keempat adalah adil dalam penyediaan tempat tinggal. Contoh isteri pertama, isteri kedua, isteri kita ketiga, keempat tu dia tak nak satu rumah yang sama. Dia nak rumah lain-lain. So sebagai suami, kita perlu dah laksanakan tu. Sebab apa? Sebab kita dah berpoligami. So kita kena juga laksanakan tu. Okay, isteri pertama rumah lain, isteri kedua rumah lain, isteri rumah lain. Baru dia orang selesa. Dan barulah berlaku adil kat situ. Okay. Lepas tu seterusnya adalah adil dalam giliran. Apa yang dimasukkan adil dalam giliran ni adalah mungkin sebagai contoh saya ambil malam suami tidur dengan isteri pertama dekat rumah pertama. Lepas tu mungkin esok malam si suami ni luangkan masa pula dengan isteri kedua. Lepas tu hari selanjutnya isteri ketiga, selanjutnya hari keempat. So kat situ akan berlaku adil. So situ rumah tangga tu tidak akan berpecah belah. Lepas tu seterusnya adalah adil terhadap anak-anak. Okay, adil terhadap anak-anak ni, contoh semua isterinya ada anak. Isteri pertama, isteri kedua, tiga, empat ada anak. Setiap orang tu ada anak. So suami ni juga perlulah berlaku adil, di mana perlulah memberikan perhatian terhadap anak-anak dia ni. Kalau tak nak ada anak-anak yang ramai, tak payah poligami, betul tak? Macam tu lah. Okay, seterusnya adalah kita masuk kepada isi yang seterusnya, iaitu mampu memberikan nafkah. Syarat poligami yang seterusnya ni, mampu memberikan nafkah ni, ia perlu ataupun dia sangat penting untuk orang yang berpoligami ni. Sebab kita first kali kita perlu pastikan diri kita ni adakah kita mampu nak memberikan nafkah zahir dan juga batin kepada isteri-isteri kita. Sebab bila isteri ramai ni, kita perlu banyak keluarkan duit, betul tak? So kita perlu sedarlah kita punya kemampuan tu macam mana, sama ada kaya ke berduit kan? Kalau kita miskin tak mampu, kita nak bagi apa dekat isteri, anak-anak kita nanti. Isteri dah ramai. Macam tu lah. Okey, itu saja untuk bahagian syarat-syarat berpoligami. Seterusnya, kita pergi kepada kebaikan berpoligami. Kebaikan berpoligami yang pertama adalah poligami ni ia mampu memberi peluang kepada kaum lelaki yang layak untuk berpoligami membuktikan bahawa ketabahan mereka dalam memikul tanggungjawab yang berat dengan cara yang baik dan diterima oleh isteri. Kebaikannya di sini sangat jelas. Sangat jelas bahawa lahirnya dan wujudnya seorang lelaki yang mampu memikul tanggungjawab yang berat. Sedangkan dulu pada zaman Rasulullah sendiri mempunyai isteri yang ramai. Jadi kat situ, kalau andai kata kita nampak lelaki pada masa kini berpoligami, maknanya kita tahu yang lelaki tu mampu mengikut tanggungjawab yang besar, seperti mana Rasulullah sendiri mengikut tanggungjawab berpoligami, mengahwin ramai orang. Okey, lepas tu yang kedua, poligami ni juga dia memberi peluang kepada isteri untuk mengurangkan tanggungjawabnya dalam memenuhi hak-hak suami. Sebab bila isteri dah ramai, kat situ dia dapat hadkan tanggungjawab isteri pertama ni dapat dihadkan sikit. So kiranya kat situ ada kebaikannya juga untuk para isteri. So kuranglah beban dekat situ. Okey, faham. Lepas tu yang ketiga,
Poligami ni juga boleh menjadi alat untuk meramaikan umat Islam dalam sesebuah negara, sama ada negara Islam seperti Malaysia ataupun negara kafir seperti Thailand. Perkara ini perkara ini penting kerana jumlah umat Islam yang ramai mampu memberi kekuatan kepada kebangkitan umat Islam ni dalam menguasai pemerintahan sesebuah negara. Maksudnya kat sini bila ramai orang yang berpoligami ataupun orang ramai mampu yang berpoligami, kat situ kita nampak bahawa Islam ni adalah kuat, di mana ia mampu menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah, iaitu berpoligami ni. Sebab poligami ni kan adalah salah satu sunnah Rasulullah yang Rasulullah buat. Okey. Itu saja untuk kebaikan berpoligami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidin Akidin bin Muhammad Izzan ingin menjelaskan tentang kesan negatif terhadap poligami. Kesan yang pertama ialah poligami akan menyebabkan banyak pihak berdosa disebabkan pelbagai jenis perbuatan yang membawa kepada kemurkaan Allah, seperti berbohong, bergaduh dan juga memfitnah. Yang kedua, poligami menyebabkan sebuah rumah tangga bakal hancur dan kacau bilau jika berlaku ketidakadilan dalam rumah tangga tersebut. Dan yang ketiga, poligami adalah amalan yang mendorong kaum suami mengkhianati kepercayaan serta kesetiaan kepada isteri yang sentiasa dicurahkan kepada suami-suami mereka. Seterusnya kita kepada hikmah poligami. Yang pertama, untuk mendapatkan keturunan kerana isteri mandul tidak dapat melahirkan anak, atau kerana isteri sudah terlalu tua dan juga telah putus haid, maka dibolehkan untuk berpoligami dalam Islam. Yang kedua, kaum lelaki mempunyai daya kemampuan seks yang berbeza. Ada yang tinggi daya seksnya, manakala ada yang rendah pula. Maka poligami adalah langkah terbaik untuk memelihara suami daripada berlakunya zina. Hikmah yang ketiga ialah wanita mempunyai 3 halangan, iaitu haid, nifas dan juga keadaan yang betul-betul sihat selepas melahirkan anak. Maka Islam mengharuskan poligami sampai 4 orang isteri dengan tujuan suami boleh memilih isterinya yang bebas dari 3 halangan tersebut. Sekian, terima kasih.